Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia baru. Hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapatlah kita bertemu bersama dalam sesi forum kali ini untuk membincangkan berkenaan isu-isu kehidupan bermasyarakat berdasarkan Al-Quran, hadis dan para pandangan ulama. Forum ini adalah merupakan tugasan kerja kursus bagi kami bagi subjek Pendidikan Islam MPU 3092. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari berbahagia ini, saya ingin menyatakan bahawa topik yang akan dibincangkan pada sesi kali ini adalah mengenai usia memperkukuhkan persaudaraan Islam dalam kalangan masyarakat. Sebelum mengupas topik ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita yang berdedikasi, bijaksana, lagi berkarisma serta mempunyai lontaran idea yang bernas bagi merungkai segala persoalan dan persepsi dalaman mengenai tajuk yang bakal kita diskusikan bersama. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kita bermula dari sebelah kanan saya, ahli panel pertama iaitu Saudara Hamimi, Muhammad Hamimi, yang kelihatan segak dan tenang menempuhi segala pancaroba. Apa khabar Saudara Hamimi? Alhamdulillah, sihat saudari. Saudari moderator pula bagaimana? Alhamdulillah, saya pun sihat juga. Seterusnya, di sebelah kiri saya pula, ahli panel kedua iaitu Saudari Nurul Ashikah yang tidak lekang dengan senyumannya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Alhamdulillah. Sebelum kita menjelajah dengan lebih jauh lagi, saya menjemput ahli panel pertama kita untuk memberikan definisi berkenaan tajuk forum kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati sekalian. Dari segi bahasa, perkataan persaudaraan adalah terjemahan daripada perkataan Arab iaitu ukhuwah yang berasal dari akar kata akhun yang membawa arti sebagai sahabat, teman, saudara dan sebagainya. Dari segi istilah pula, ia boleh dibahagikan kepada beberapa maksud bergantung kepada Al-Quran, hadis dan ulama Islam. Baiklah, pertama sekali saya akan menerangkan maksud persaudaraan dari sudut Al-Quran. Persaudaraan diertikan sebagai perasaan kasih sayang, tolong-menolong, bantu-membantu, pertolak ansur, bermesra dan cinta mencintai di antara sesama umat Islam tanpa berkecuali. Dari sudut hadis pula, persaudaraan diertikan lebih kurang sama seperti mana dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, di mana Rasulullah SAW menghuraikan konsep persaudaraan itu sebenarnya merupakan tubuh badan, darah daging dan roh umat Islam sendiri pada keseluruhannya. Sehingga baginda mentamsil ataupun mengandaikan ataupun mengibaratkan perasaan persaudaraan sesama umat Islam sebagai satu tubuh badan. Apabila satu anggota tubuh badan itu mengalami kecederaan atau terkena sakit, penderitaannya dirasa dan ditanggung bersama oleh seluruh anggota badan. Sehingga seluruh anggota turut sama berjaga malam untuk sama-sama merasai kesakitan yang dialami oleh satu daripada anggota yang sakit itu tadi. Baiklah. Dari sudut ulama pula, persaudaraan dari sudut Islam pula, terdapat dua kumpulan pendapat yang terbesar. Yang pertama adalah golongan yang mengatakan bahawa konsep persaudaraan ialah dalam bentuk umum, iaitu persaudaraan tanpa mengira akidah, bangsa, keturunan, warna kulit dan sebagainya.
Malah asal dinamakan manusia, maka perasaan persaudaraan itu wajib dijalin. Manakala pada golongan kedua, ulama Islam menekankan tentang ketunggalan asal usul manusia yang berasal daripada Adam alaihi salam, iaitu bersaudara, dan menjadi tanggungjawab mereka untuk mengeratkan persaudaraan dan kemakmuran manusia sejagat. Saya rasa setakat ini sahaja penerangan saya mengenai konsep persaudaraan, dan saya serahkan semula kepada moderator. Okey, terima kasih saudara Hamimi di atas perkongsian sebentar tadi. Saya sangat bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh saudara Hamimi, di mana kita akan dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu dan bangsa yang kuat apabila kita menghayati konsep persaudaraan dengan sebaiknya. Jadi kita harus menjaga hubungan silaturahim sesama Islam dengan melaksanakan pelbagai usaha yang boleh diamalkan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada saudara Hamimi atas perkongsian tadi. Okey, seterusnya saya ingin meminta pendapat ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Nurul Ashikah, berkenaan usaha yang dapat dilaksanakan dalam memperkukuhkan persaudaraan Islam dalam kalangan masyarakat. Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera ditujukan kepada hadirin sekalian. Jadi, seperti yang kita ketahui, pelbagai usaha yang dapat dilaksanakan dalam memperkukuh persaudaraan Islam dalam kalangan masyarakat. Antaranya, menjalinkan kemesraan dan kasih sayang sesama masyarakat. Jalinan ikatan persaudaraan dalam Islam turut menjadi asas dalam kedamaian dan keamanan. Menurut Kamus Dewan, Keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka, persaudaraan boleh diertikan sebagai satu perhubungan seperti bersaudara atau pertalian yang rapat. Pendekatan Islam juga telah menganjurkan persaudaraan atas dasar beriman dan bertakwa. Jadi, apabila kita berbicara mengenai persaudaraan Islam, mungkin ada di kalangan kita yang memandang remeh dan tidak menghiraukan akan kepentingannya dalam kehidupan kita. Hal ini akan menyebabkan persaudaraan antara sesama Islam dalam masyarakat kini semakin tipis dan hubungan persaudaraan yang wujud tidak seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Agama Islam telah menetapkan dasar-dasar praktis dalam usaha untuk memperkukuhkan ikatan cinta, kasih dan pengeratan ikatan ukhuwah dalam masyarakat sesama Islam. Namun, jika ia tidak dipatuhi dengan sebaiknya, persaudaraan Islam tersebut akan hancur dan berpecah belah. Oleh itu, pada pandangan saya, menjalinkan kemesraan dan kasih sayang sesama masyarakat adalah antara usaha yang harus diambil perhatian dan dilaksanakan bagi memperkukuhkan persaudaraan sesama Islam dalam kalangan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hadis riwayat Imam Malik, Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i yang telah ditekankan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud, janganlah kamu memutuskan silaturahim, janganlah kamu saling belakang membelakangi, janganlah kamu saling benci membenci dan janganlah kamu saling hasad menghasad. Sebaliknya, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seseorang Muslim itu memulaukan saudaranya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah menekankan dan mengajak untuk umat Islam supaya menjalinkan hubungan persaudaraan yang baik, di mana tiada sebarang kejahatan yang terselindung ketika menjalinkan hubungan persaudaraan. Seterusnya, Rasulullah SAW juga ada menyebut di dalam hadis riwayat Ahmad yang bermaksud, orang Islam itu bersaudara, tidak boleh menzalimi dan mengkhianatinya. Sesiapa yang menolong saudaranya, nescaya Allah akan menolongnya. Siapa yang menghilangkan kesusahan orang Islam, nescaya Allah akan menghilangkan daripadanya kesusahan pada hari kiamat. Sesiapa yang menutup keaiban orang Islam, nescaya Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat.
kita sibuk mengejar hal-hal dunia sehingga kan kita lalai dengan melanggar batas-batas yang telah ditetapkan dalam Islam, terutama dalam hubungan sesama manusia. Misalnya, perbuatan yang jelas sekali mendapat balasan dosa seperti mengumpat, memfitnah, mengata atau menyalahkan orang lain sangat jelas terjadi sehingga ia menjadi perkara kebiasaan dalam kehidupan masyarakat kini. Jadi, dalam menjalankan usaha ini, kita harus menjadikan hadis-hadis yang telah saya bacakan sebentar tadi sebagai iktibar supaya kita dapat menjaga kemaslahatan ukhuwah sesama umat Islam. Jika ia diamalkan secara berterusan dan istiqamah, kefahaman sesama umat Islam akan wujud serta ikatan persaudaraan akan menjadi semakin kuat dan kukuh. Namun, jika ia diabaikan dan tidak dititik beratkan, persaudaraan umat Islam akan mulai lemah. Bahkan ia akan menjadi titik utama atau sasaran musuh-musuh Islam untuk menyerang dan memecah belahkan umat Islam secara halus. Sebagai umat Islam, kita harus berdoa kepada Allah Yang Maha Esa untuk melembutkan hati kita dalam usaha membina kembali ikatan tauta ukhuwah antara Islam. Kita juga harus memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah di atas segala kekhilafan dan kekurangan diri serta kepada sesama manusia agar hubungan yang mesra dapat dijalinkan. Ingatlah, perkara yang membawa ke arah kebaikan ini tidak perlu dilengahkan kerana kehidupan kita di muka bumi ini adalah singkat dan mati itu adalah pada bila-bila masa sahaja. Kita juga perlu perbanyakkan amal ibadah agar kita dapat meningkatkan darjat kita di sisi Allah dan dapat menjadi seorang insan yang bertakwa. Allah juga telah memberikan batasan-batasan tentang ciri-ciri peribadi orang yang bertakwa dengan firman-Nya yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada mengejarkan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu mereka yang berinfak pada masa senang dan susah dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang-orang. Surah Al-Imran. Okey, apabila lahirnya ramai umat Islam yang bertakwa, maka persaudaraan antara umat Islam mudah dibentuk seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, kita haruslah beriman dan bertakwa dalam mempengeratkan ikatan persaudaraan sesama Islam. Apabila kita beriman dan bertakwa, perhubungan kasih sayang mudah dijalinkan. Baiklah, setakat itu sahaja penerangan saya mengenai usaha dalam memperkukuh persaudaraan Islam dalam kalangan masyarakat, iaitu menjalinkan kemesraan dan kasih sayang sesama masyarakat. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Wah, begitu semangat sekali saudari Nurul melontarkan perkongsian saudari sebentar tadi. Apa yang saya dapat simpulkan daripada perkongsian saudari adalah seorang Muslim seharusnya berkasih sayang antara satu sama lain agar kita tidak mudah berpecah belah dan terpengaruh dengan anasir-anasir dari musuh Islam yang cuba menjatuhkan kita. Hal ini kerana kasih sayang merupakan titik utama dalam mengeratkan pertalian persaudaraan antara manusia. Setelah mendengar perkongsian bermakna ahli-ahli panel kita sebentar tadi, apakah saudara Hamimi mempunyai pendapat lain berkenaan topik yang dibicarakan pada hari ini? Terima kasih saudari moderator kerana mengizinkan saya berkongsi pendapat lain berkenaan topik kita pada hari ini. Baiklah, pada pendapat saya, usaha amalan sikap menziarahi juga sangat memberi impak yang besar dalam memperkukuhkan persaudaraan dalam Islam. Seperti yang kita tahu, amalan menziarahi ini bukannya suatu amalan yang ganjil atau jarang diamalkan di negara kita ini. Malah, kita dapat melihat sendiri pada hari-hari perayaan seperti Hari Raya Cina, Deepavali dan sebagainya.
Di sini saya menekankan bahawa amalan ziarah menziarahi ini bukan hanya fokus kepada umat Islam sahaja, malah ia juga penting kepada umat manusia secara keseluruhannya. Amalan ziarah menziarahi ini dan mengadakan rumah terbuka mempunyai banyak hikmah dan kelebihan yang sangat bermakna bagi umat Islam, terutama sekali dalam menghubung dan merapatkan lagi ikatan persaudaraan sesama Islam. Agama Islam menyeru umatnya agar sentiasa berusaha untuk memperbaiki dan mempertingkatkan ikatan silaturahim dan ukhuwah sesama insan, apatah lagi sesama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Amalan ziarah menziarahi ini atau kunjung mengunjungi memberi manfaat yang amat besar. Amalan ziarah membolehkan yang jauh semakin dekat, yang renggang menjadi rapat, yang bersengketa menjadi damai dan sebagainya. Maka dengan amalan ziarah akan terbentuklah satu ikatan kasih sayang yang dapat mengeratkan sesama insan serta mengeratkan hubungan silaturahim. Dengan hubungan silaturahim ini, kita akan dapat saling mengenali antara satu sama lain, hormat menghormati, saling kerjasama dan faham memahami sesama kita. Dalam memenuhi tuntutan menziarah, adab hendaklah dipelihara supaya pelaksanaan tuntutan itu sejajar dengan kehendak syariat. Dengan meletakkan niat adalah perkara pertama dalam adab ziarah, kerana Allah SWT untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim tidak kira antara orang kaya ataupun miskin. Adab yang kedua, kita hendaklah memilih waktu yang sesuai untuk berziarah, sama ada menziarahi orang sakit, jiran tetangga, adik-beradik atau sahabat handai, agar kita tidak mengganggu waktu beristirahat atau persiapan untuk keperluan ahli keluarga itu. Yang ketiga, mulakan kunjungan dengan bertanya kabar dan tidak bercakap perkara-perkara yang mencemarkan sehingga menimbulkan rasa tidak senang orang yang dikunjungi. Serta jagalah akhlak kita dan perlakuan diri serta ada anak daripada perangai yang tidak disenangi oleh tuan rumah. Sebaiknya, dalam amalan ziarah menziarahi ini, raikanlah sunnah Rasulullah SAW seperti menjamu tetamu dengan hidangan kegemaran Nabi seperti kuih muih atau masakan berasaskan labu kerana labu adalah kegemaran baginda Nabi SAW. Seperti mana yang pernah diriwayatkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ada seorang penjahit yang mengundang Nabi Muhammad SAW untuk menikmati makanan yang ia buat. Aku ikut pergi menemani Nabi. Orang tersebut menyuguhkan roti yang terbuat daripada gandum kasar dan kuah yang mengandung labu dan dendeng ataupun daging. Aku melihat Nabi SAW selalu mengambil labu yang berada di pinggir pinggan. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Hai Aisyah, apabila kau masak gulai, maka perbanyakkanlah dalamnya buah labu kerana labu itu menguatkan hati yang duka." Melalui hadis ini, kita dapat mengetahui bahawa sebagai tetamu, ia mempunyai adabnya dan sebagai tuan rumah, kita juga mempunyai adabnya. Dan seperti dalam Islam, sebagai tuan rumah, kita perlulah meraihkan tetamu kita. Di sini saya ingin menekankan bahawa usaha dalam memperkukuhkan persaudaraan Islam iaitu amalan ziarah menziarahi adalah sangat penting kepada semua. Sekian itu sahaja perkongsian saya. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator.
Sungguh intelektual pemikiran saudara panel kita ini. Memang tidak dapat disangka lagi, sikap ziarah menziarahi harus diamalkan dalam kalangan umat Islam. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada saudara Hamimi atas perkongsian tadi. Okey, saya lihat saudari Nurul sudah tidak sabar untuk berkongsi lagi berkenaan dengan usaha yang dapat dilaksanakan dalam memperkukuhkan persaudaraan Islam dalam kalangan masyarakat. Silakan wahai saudari. Nampaknya begitulah wahai saudari moderator. Izinkan saya menambah pendapat lain terhadap topik yang dibicarakan pada hari ini, iaitu sikap tolong-menolong antara satu sama lain. Umum mengetahui bahawa semua manusia tidak boleh hidup secara bersendirian di muka bumi ini biarpun Allah SWT telah memberikan faktor-faktor kesenangan dan kecukupan kepadanya. Hal ini kerana ia bertentangan dengan sifat potensi kebiasaan manusia di mana seseorang individu itu memerlukan orang lain dan juga sebaliknya sehingga sesebuah kehidupan dapat berlaku dalam membentuk kehidupan yang terbaik. Inilah yang dimaksudkan dengan tolong-menolong atau kerjasama. Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman supaya saling tolong-menolong dan bekerjasama dengan syarat mestilah atas dasar kebenaran dan ketakwaan dan melarang mereka untuk tolong-menolong dan bekerjasama dalam perkara yang haram dan perkara yang mendapat kemurkaan Allah SWT. Hal ini dapat dibuktikan dalam firman Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah sebahagian daripada ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan dalam mengejarkan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam melakukan dosa yakni maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi siapa yang melanggar perintahnya. Berdasarkan maksud ayat Al-Quran yang dibacakan sebentar tadi, jelaslah bahawa Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman supaya bertolong-tolongan dan bekerjasama dalam melaksanakan perbuatan baik, iaitu perkara-perkara kebajikan, dan menegah mereka daripada tolong-menolong dalam perkara kebatilan, dan juga melarang mereka bantu-membantu dan bekerjasama dalam perkara haram dan dosa. Ibnu Jarir berpendapat berdasarkan ayat Al-Quran sebentar tadi bahawa dosa ialah meninggalkan apa yang Allah suruh kita lakukan, dan pencerobohan atau pelanggaran ialah melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah dalam agama dan melampaui batas daripada apa yang Allah telah perintahkan kepada kita dalam diri dan dalam diri orang lain. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda pada hadis riwayat Bukhari yang bermaksud, tolonglah saudaramu yang menzalimi dan yang dizalimi. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami memahami tentang menolong orang yang dizalimi. Bagaimana menolongnya kalau dia seorang yang zalim? Nabi berkata, kamu menghalang dan mencegahnya dari berbuat kezaliman. Itulah cara menolongnya. Nabi juga ada bersabda, riwayat hadis Tirmizi, tunjukkanlah yang bermaksud, tunjukkanlah ia kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Kepribadian Muslim boleh dibersihkan dari segala keburukannya yang boleh merosakkan sifat tolong-menolong dan amal solehnya. Hal ini menjelaskan bahawa apabila seseorang Muslim melakukan kesalahan atau kemungkaran atau keburukan, kita sebagai saudara sesama Muslim haruslah memberikan bantuan dengan cara menasihatinya atau menunjukkan contoh yang baik kepada Muslim tersebut. Kita tidak seharusnya menghukum atau menjauhi Muslim tersebut di atas kesalahannya. Sabda Rasulullah SAW berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud, janganlah kamu saling bermusuh-musuhan, saling beriri hati
dan bercerai-berai, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim meninggalkan saudaranya, yakni tidak bertegur sapa melebihi 3 hari dan 3 malam. Jelaslah menunjukkan bahawa Rasulullah juga menekankan pentingnya membina persaudaraan Islam dalam had praktikal dalam bentuk menjaga antara satu sama lain dan saling membantu. Hal ini kerana apabila umat Islam mengamalkan sifat tolong-menolong antara satu sama lain, hubungan persaudaraan sesama Islam dalam kalangan masyarakat dapat terjalin dengan mudah. Di samping dapat membantu dan membimbing mereka yang melakukan kemungkaran ke arah kebaikan yang mendapat keridaan Allah. Misalnya, mereka yang melakukan kejahatan membuli orang yang lemah, kita sebagai saudara sesama Muslim haruslah memberikan pertolongan dengan berlaku adil kepada kedua-dua belah pihak, iaitu memberi peluang untuk bersuara dan memberikan alasan mengapa gejala buli itu boleh berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengetahui punca sebenar terjadinya gejala tersebut di samping membantu setiap daripada kalangan mereka menjadi adil dan saksama. Jadi, akhir kata daripada saya, mencegah kemungkaran juga merupakan satu pertolongan. Sekian sahaja daripada saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Pendapat yang begitu padat sekali saudari. Tuntasnya, amalan tolong-menolong mempunyai kesan dan balasan yang jelas baik di dunia dan juga di akhirat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang memberi kelapangan seorang Muslim dari kesempitan dunia, maka Allah akan melapangkannya di hari kiamat. Dan barang siapa meringankan orang yang menderita, maka Allah akan meringankannya di dunia dan di akhirat. Abu Daud Sunan. Okey. Terima kasih diucapkan kepada saudara Hamimi dan saudari Nurul di atas perkongsian sebentar tadi. Saya bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh saudara Hamimi dan juga saudari Nurul, di mana kita akan dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu dan bangsa yang kuat apabila kita menghayati konsep persaudaraan dengan sebaiknya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat kedua-dua panel kita, iaitu saudara Hamimi dan juga saudari Nurul atas perkongsian tadi. Seterusnya, saya ingin memberi pendapat saya sendiri berkenaan dengan usaha yang dapat dilaksanakan dalam memperkukuhkan persaudaraan Islam dalam kalangan masyarakat. Pada pandangan saya, antara salah satu cara ataupun usaha yang dapat dilaksanakan dalam memperkukuhkan persaudaraan Islam dalam kalangan masyarakat adalah dengan menyampaikan ucapan selamat kepada mereka. Hal ini kerana terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang mengucapkan selamat kepada saudaranya ketika saudaranya mendapat kebahagiaan, nescaya Allah akan menggembirakannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Hal ini dikatakan demikian kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar kita untuk memberi ucapan selamat kepada saudara-saudara Islam kita seperti dalam beberapa hal. Antara contohnya adalah berkenaan dengan kelahiran anak. Jika terdapat saudara Islam kita yang baru menimang cahaya mata, maka kita digalakkan untuk berdoa kepada mereka dengan berkata, semoga anda diberkati atas pemberiannya itu dan bersyukur dengan apa yang dengannya memberi rezeki mulai dari kelahiran dilimpahi dengan kebaikan hingga hari tuanya. Hadis riwayat Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Selain daripada itu, kita juga perlu mengucapkan selamat kepada saudara sesama Islam kita apabila mereka kembali daripada menunaikan haji di Mekah. Sebagai contoh,
Kita boleh mendoakan mereka dengan berkata, semoga Allah menerima hajimu, mengampun dosamu dan menggantikan nafkahmu. Hadis riwayat Ibnu Sunni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Selain daripada mengucapkan selamat semasa meniman cahaya mata apabila pulang daripada haji di Mekah, kita sebagai umat Islam, kita juga digalakkan untuk mengucapkan selamat apabila salah seorang daripada saudara se-Islam kita berkahwin. Sebagai contoh, kita boleh mengucapkan selamat kepada mereka dengan berkata, mudah-mudahan Allah mengekalkan keberkatan atasmu dan mengumpulkanmu berdua di dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Hurairah. Saya rasa itu saja pandangan saya tentang usaha yang dapat dilaksanakan dalam memperkukuhkan persaudaraan Islam dalam kalangan masyarakat. Saya rasa setakat ini sahaja forum kita pada kali ini. Alhamdulillah, segala perkongsian yang cukup bermakna dan memberi serba sedikit ilmu kepada kita tentang usaha yang dapat dilaksanakan dalam memperkukuhkan persaudaraan Islam dalam kalangan masyarakat. Semoga apa yang dikongsikan sebentar tadi mampu menjadi tunjuk ajar dan teladan kepada kita semua. Sampai di sini saja forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.